yang dapat 2 markah, maksud tak ada markah langsung pun ada grup ni. Grup H ni. Maksudnya orang yang tak betul semua, salah semua. Ada daripada grup H. Okay? Dan grup H jawab saya nampak ni terlalu merapu lah. Saya boleh kata merapu. Okay? Dia di luar daripada apa yang sebab itu masalahnya bila saya tanya, ada problem dah, ada masalah dah, supaya kita boleh discuss, you kata okey. No problem. Tetapi you dapat lihat lah, bila kita suruh hantar assignment or whatever kan. So, you tak hantar pun assignment tersebut. Kalau you tengok ni, assignment yang saya suruh hantar ni. So, yang mana merah ni maksudnya saya tak terima you punya assignment lah. Okay. So, you boleh tengok Ahmad Hafiz, saya tak terima, Emil Irfan. So, saya ingat lagi pada hari ni minggu lepas yang saya kata, boleh dah hantar pada jam 1? Semua kata, ya, okey. Boleh cik, saya cuba bantu for those siapa yang tak boleh. Tapi you kata okey. Dan you boleh hantar. Tapi you tengoklah kan kat sini. Emil tak hantar, kemudian Muhammad Akil tak hantar, Muhammad Hafiz tak hantar. Bukan Muhammad Hafiz dan juga Muhammad Hafiz. So ini yang merah ni maksudnya orang yang tak hantar awak punya lab assignment. So susah lah susah sebenarnya kita nak bantu kalau awak punya attitude macam ni kan. So kita, bagi saya tak usah bagi reason lah. Tak boleh bagi reason. Okay. Dan kita jangan buat last minute lah. Bila last minute, kita tak tahu apa yang berlaku. Last minute tu kita tak tahu apa yang berlaku. So kita tak tahu pada waktu kita duduk tengah online ni, tiba-tiba hujung sekarang elektrik tak ada. So you bagi alasan elektrik tak ada untuk you submit. So susah lah untuk saya terima. Kan? Pada waktu kuliah kita baru sangat sebentar tadi. Kita tengah kuliah, tiba-tiba nak hantar elektrik. Itu adalah pelan-pelan yang tak sepatutnya, yang kita sepatutnya fikir sebelum kita nak buat. So that's why saya kata benda jangan buat last minute. So bila kita buat last minute, so macam-macam lah. Benda yang terjadi yang kita tak jangka, ianya terjadi dan ianya akan memberi efek kepada awak. Itu. So that's why apabila orang bagi itu, maksudnya kita cuba solve as soon as possible. Contohnya hari ni kita ada 2 jam. Sepatutnya dalam kepala otak dah ada dah. Awak dah cuba buat dan awak ada question yang awak nak tanya. Sebab lab ni 2 jam saya bersama awak. Okay. Dan kalau ada problem apa-apa, kita boleh discuss live. Okay, benda macam ni. Tetapi student tak pernah tanya pun. So bila you jawab awak punya test or whatever, and then kita baru tahu lah sebenarnya memang you tak tahu apa pun. Especially pelajar perempuan lah, ada yang jawab tu merapu sungguh lah, ya Allah. Saya tak tahu apa yang awak faham, saya tak tahulah. Kalau awak tengok balik answer scheme awak boleh ambil balik answer scheme awak dekat sini. Saya letak balik kat situ. So awak boleh tengok lah. Okay. So kalau awak tengok for your component assessment. Ini adalah markah lah. Ini adalah grup awak lah, grup H. So kalau awak tengok markahnya memang very bad lah. Memang teruk lah kalau awak tengok sini. Dia dapat 2, dia dapat 9 kan. So sangat teruk lah markah-markahnya. Kalau kita compare dengan grup yang lebih 1G lah. G rata-rata tu kita boleh tengok lah. Okay. Ni yang dapat kosong ni sebab masalah orang suruh hantar jawapan, dia hantar soalan. So ada yang buat macam tu, saya tak tahulah. Orang suruh hantar jawapan, you pergi hantar soalan ni nak buat apa? Soalan dia soalan je lah. Tak ada jawapan kan. So macam-macam. So that's why awak kena bertanggungjawab lah. So be careful sebelum you hantar. So kalau tengok kat sini kan. So you boleh tengok lah markah awak nanti awak check sendiri dan awak boleh ambil balik awak punya soalan kalau awak nak tengok. So duduk dekat ni answer script. So kalau awak nak group H awak, assessment tu group H awak carilah group H, kemudian awak cari nama awak. So semua ada dekat sini lah. Awak ambil balik, awak boleh download balik awak punya file awak ni dan kemudian awak boleh tengok lah cara awak jawab tu macam mana kan. Memang pelik-pelik lah jawapannya. Saya tengok ada yang sangat pelik jawapan. Okay. Yang you faham, yang duduk kaji ya dengan apa yang awak jawab tu memang kontra lah.
So that's why apabila kalau tak tahu, apabila saya open kepada untuk pertanyaan, maka you kena bertanya lah. Ataupun you expect saya bagi jawapan je. Nah, kalau you expect cuma jawapan yang saya beri kat situ, tak usah jadi pelajar lah. Bila saya bagi itu maksudnya kalau tak tahu, you kena solve problem tersebut. Dan kalau tak tahu, you kena tanya lah. Kita discuss lah. Kalau tidak, sampai bila-bila pun you tak boleh buat. Kalau you kata you tak boleh buat, sampai bila-bila you tak boleh buat. Kalau you tak berusaha untuk buat benda tersebut lah. Simple je. Dan kalau awak tak boleh buat, you serbu juga untuk buat, maka you akan pergi tersasar jauh lah. You akan sesat jauh. Sebab you tak pernah verify sama ada betul ataupun tak betul apa yang awak faham tersebut. So, susah lah. Kalau you nak belajar, you nak tanya apa you takut, tak usah jadi student lah bagi saya. Kalau you jadi student, nak buka mulut untuk bertanya, bagi awak sukar sangat. Tak usah jadi student, how come you jadi student dan nak tanya pun you takut. Macam mana you nak kerja nanti, saya pun tak pastilah. Apa nama? So, itulah. So, awak tengok sendiri lah nanti apa yang awak buat kan. Dan kemudian awak tepuk dada, tanya selera lah. Saya cuma risau takut fail je. Itu je. Saya takkan lepaskan pelajar yang tak ada buat coding. Itu je saya kata. So, for those apa yang masuk kelas saya, maksudnya kalau you register bawah saya, itu adalah cara saya macam. Kalau awak tidak melepasi tahap maksimum, sesuatu kod tu saya akan pastikan bahawa you fail paper ni dan you have to repeat. Itu saya punya start. Okay. So that's why kalau you merasakan bahawa dengan menggunakan ODL ni you nak copy kawan-kawan dengan harapan lulus, so you be careful lah. Tidak semestinya. Okay. Kalau saya kata pelajar tu saya nak gagalkan dia, saya akan gagalkan. Berdasarkan kepada jawapan awak, saya boleh tahu dekat mana awak berada. Okay. Sama ada awak meniru ataupun sebenarnya itu you buat. Okay. Memang ada di antara awak yang meniru, saya tahu. Yang kita saya tak tahu. Okay. Awak punya assessment tu ni ada orang yang meniru. Okay. Yang you bagi jawapan kepada kawan awak, discuss sama-sama dan you ambil jawapan tersebut. Sebab saya boleh lihat benda tersebut adalah mustahil bila you do ODL, jawapannya exactly sama. Terlalu mustahil. Okay. Terlalu mustahil. Okay. Saya boleh tahu dah dan saya boleh tahu awak punya saya guna istilah you stabil ataupun tak stabil. Okay. Kalau you boleh buat yang ni, sepatutnya you boleh jawab dengan sana. Itu konsepnya saya tulis seseorang tersebut. Sama ada you jawab sendiri ataupun you copy daripada kawan awak. So daripada jawapan awak saya boleh baca awak punya ni. Kalau awak boleh jawab yang ni, sepatutnya tak ada masalah pun jawab dengan satu lagi. Soalan-soalan yang berikutnya. So tu saya kata you tak stabil. Macam mana you boleh tahu kat sini tapi you tak boleh tahu kat sini. Macam mana you boleh tahu kat sini tapi you tak boleh tahu kat sana. You macam sekejap-sekejap boleh tahu, sekejap-sekejap tak boleh tahu. So macam mana ianya boleh berlaku betul kalau sesuatu konsep dah memang duduk dalam kepala otak awak. Sepatutnya benda yang sama you boleh jawabnya. Sepatutnya lah. Okay. So tak perlulah saya cakap banyak-banyak, buat apa nak membebel banyak-banyak kan. So dengan itu saya buka soalan, kalau ada soalan nak tanya berkenaan dengan awak punya lab assignment. Lab assignment ni wajib dihantar hari Jumaat ni. Okay, lab assignment 2 ni wajib dihantar hari Jumaat ni. So saya bagi tempoh sampai hari Jumaat ni saja untuk submit. Okay, untuk lab 4. Okay. So make sure bahawa you siapkan dan submit this Friday. Saya akan bagi this Friday selewat-lewatnya pada jam pukul 6 petang Jumaat. Okay, itu adalah tarikh akhir untuk you hantar lab assignment 4. Okay. So ada soalan nak tanya? Sir, saya ada soalan. Ya. Yang untuk object remove tu, kita nak guna at the back ke at the front? Tak, soalan tu dia, kalau awak baca soalan, okay, kita tengok soalan tersebut. Mana soalan tu? Okay, dekat sini soalan, kalau kita tengok soalannya, saya keluar lagi. Dia kena tengok soalan lah. Kalau awak tengok soalan tu, bila dia kata dia nak remove,
Okay. Okay, dia ada remove, object remove. Okay. Dan dia ada integer kat dalamnya. So integer ni tahu tak apa dia ni? Integer ni tu dia terima apa? Dia terima apa? dia refer kepada serial number kan? Ya, bermaksud dia remove berdasarkan kepada serial number. So awak tak boleh lah untuk jawab soalan ni, terus terang saya kata, awak tak boleh ikut exactly seperti mana di dalam awak punya, di dalam saya punya slide ataupun di dalam saya punya manual. Sebab soalan ni dia ada kehendak dia sendiri. Okay, contohnya soalan yang pertama dia kata yang ni pun ada kehendak dia sendiri dah. Dia kata to insert a new node. Okay, iaitu awak punya computer information lah, maksudnya objek awak. Okay, objek komputer awak ni. Ni ada yang awak boleh buat method yang dia minta ni pun dah cukup untuk jawab soalan, kesemua soalan. Misalnya kalau method komputer awak hanya design normal constructor dan juga getter. Tak ada printer whatever pun tak apa, boleh buat dah kalau nak cetak, tak ada masalah dengan menggunakan getter. Boleh. Okay. Kemudian you buat kelas list node ni kena buatlah. Cuma saya minta kepada awak untuk kelas list node ni buang private ni. Kalau ada private ni, awak kena menggunakan getter. Bukan tak boleh lah, dia kurang comel, tak cantik. So saya cadangkan kepada pelajar supaya buang private dekat sini. Biarkan dia sebagai berjenis default sahaja. Okay, dua benda ni kita buang lah bagi saya. Saya cadangkan kepada awak lah ini. So untuk soalan ni kita modify sikit. So yang ni you buang. So jadikan dia sebagai default sahaja. So ianya lebih mudah lah. Okay. Untuk kelas list node lah. Okay, sementara yang ni okay. So dekat sini kita ada method insert at front. Kita buat macam ni. Insert at back. Insert at middle. Remove. Remove based on serial number. Kemudian search based on serial number. Dan juga count based on price. Okay, iaitu dia nak price yang lebih besar daripada price yang kita beri kat sini. So itu adalah parameter-parameter yang terlibat lah. So kalau you baca soalan yang pertama, dia kata to insert a new node computer. Sama ada front, back ataupun middle. Okay. So dengan itu saya mencadangkan kepada awak untuk jawab soalan ni. So maksudnya you boleh pilih. Bila you nak melakukan proses input, maka you boleh pilih sama ada you nak input kat depan ke, you nak input kat belakang ke, ataupun you nak input dekat middle. So dengan itu ada tiga pilihan lah. That's why saya mencadangkan kepada awak untuk yang ni adalah lebih baik jika you menggunakan menu selection lah. So bila ada menu selection ni, so mudahlah untuk kita buat operasinya nanti. Okay, kita boleh masuk data. So dengan itu you ada pilihan sama ada nak masuk depan, nak masuk belakang ataupun nak masuk tengah. So front dengan back ni, insert front dengan back memang adalah manual, tetapi you kena modify sikit lah. Sebab soalan ni dia kata the information is given by a parameter lah. Okay, dia beritahu lah. The information, if the information exists in the list. Ni yang tambahan. Dia kata if the information exists in the list, you don't have to insert the node. Bermaksud di sini, jikalau data tersebut dah wujud. Macam mana kita nak tahu data tersebut? Sebab kita ada serial number. So serial number ni adalah Unix lah. Serial number kita tahulah setiap serial number bagi komputer dia unik. So kita boleh menggunakan this serial number untuk identify sama ada rekod tersebut dah wujud ataupun tak wujud. Sebab serial number tak boleh duplicate. Okay, so kita boleh menggunakan serial number. So bermaksud sebelum you nak lakukan proses input ataupun nak letak data ke dalam, bukan proses input lah. Sebelum you nak letakkan data yang you input ke dalam list, maka you kena check dahulu sama ada data tersebut dah wujud ataupun tak. Caranya kita nak check data tersebut wujud ataupun tak adalah melalui you kena check dia punya serial number. So kalau benda tu ada, bermaksud you tak boleh add lah. Okay. So kalau tak ada, bermaksud you boleh add. Okay. So okay, tu logik lah. Okay. Sebab brand boleh ada. Sebab PC brand boleh ada brand yang sama, betul tak? Tetapi serial number bagi setiap PC memang unik. Itu konsepnya lah. So dekat sini bermaksud ada sedikitlah perubahan. Maksudnya you tak boleh ambil exactly seperti mana di dalam manual ataupun ni, sebab dia ada syarat dekat sini. So dia bagi not every computer has a unique serial number identification. Ini untuk menyokong lah bahawa macam mana kita nak tahu bahawa dia wujud ataupun tak wujud. Okey, itu satu. So bila dia kata to remove a node from the list on the serial number of computer,
Okay, computer serial number is given by the parameter. So dengan itu, you tak bolehlah kata you nak remove kat depan ke, you nak remove kat belakang ke. Sebab soalan ni kata dia remove based on the serial number. So apa yang perlu awak lakukan, awak kena cari dahulu this serial number di dalam list awak. Selepas you cari, dia jumpa, maka record tersebutlah you kena remove. So bila keadaan tersebut berlaku, there is a possibility untuk data tersebut berada di depan senarai, possibility data tersebut berada di belakang senarai, dan possibility data tersebut berada di antara depan dan juga belakang. Bermaksud dia ada di sebarang node, in between first node and last node. So you have 3 possibility, maka you kena carilah kat situ. So bermaksud sama ada you boleh remove daripada depan, you boleh remove daripada belakang, ataupun you boleh remove daripada in between benda tersebut. So dia ada 3 keadaan yang you have to check. Okay, so itu maksudnya. Kemudian to print the output of computer information based on the searching index, okay, the serial number. Computer serial number is given by a computer. So yang ni untuk jawab soalan ni sebenarnya dia merujuk kepada this one, method search. So you kena buat method search ni, okay. Dan untuk yang ni, to count and return the number of computer which exceed a certain amount price. Dia kata the amount is given by a parameter. This also will print the output brand, code and year of buying which computer fulfill the above criteria. Yang ni adalah untuk jawab yang ni. So you kena buat yang ni lah. Okay. Okay. Yang ni adalah untuk soalan yang bawah. Okay. Selesai. Kemudian yang ni dia kata write an application program by implement a menu selection. Ni saya kata lah, menu selection. So di mana dia kata insert a new node. Okay, bila you nak lakukan proses new insert, maka kita buatlah menu selection. Okay, kita akan buat menu selection. Menu selection sepatutnya tak tanda kat sini. Menu selection sepatutnya di sini. Okay, itu jawabnya. Ya. So tak share screen. Tak share screen? Dia dah share dah sepatutnya. Dia tak masuk situ. Okay, nampak ni? Nampak tu. Ini maksud saya tadi. Yang ni adalah awak akan buat menu selection lah. So 2 soalan yang tadi saya kata ni, yang ni dan juga this one. Untuk soalan yang ni. Okay. Yang ni dia merujuk kepada awak punya method di atas ni. 2 method ni. Okay. Sementara untuk remove node from the list based on the serial number. Okay. Bermaksud yang ni untuk remove ni lah based on serial number. So seterusnya apa yang perlu buat, awak kena buat main lah. Dalam main ni, so you buat menu selection lah. Di mana menu selection kat sini, you boleh insert lah. Insert kat sini kita ada 3 lah. Front, back ataupun kita boleh menggunakan middle lah untuk insert data tersebut. Kemudian bila kita nak delete pula, okay, based on serial number. Ya. Apa dia? Nampak DP semua orang je. Macam mana? Nampak muka semua orang je. Muka semua orang je tapi saya tak present. Saya tak nampak slide. Awak tak nampak slide? Ha. Sekejap dulu saya tengok.
Okey, nampak tak ni? Nampak dah. Nampak je. Okey, so dalam menu selection awak, maka awak boleh ada benda ni semua lah. Awak kena ada insert front, back dan juga middle. Kemudian ni adalah delete. Method print the output computer information based on searching index and to count. Maksudnya guna balik method yang awak panggil kat sini lah. So, kalau tadi awak tanya untuk remove ni adalah berdasarkan kepada awak punya serial number. So, bila dia berlaku untuk remove ni, kalau awak lihat untuk method remove ni, kita tahulah dia berdasarkan kepada serial number. So, di dalam not bermaksud di sini, kita faham not kita, let's say lah kita ada not macam ni. Okay. Maksudnya sini there is so many possibility. So maksudnya you kena check ke semua possibility lah not ni berada di mana di mana. So bila you ada macam ni, kita tahu lah ini first. Okay, this is your first note. Dan this one adalah awak punya last note lah. So dengan itu bermaksud bila kita nak remove based on the serial number. So apa yang perlu awak lakukan, maksudnya di dalam list you kena traversal lah untuk cari awak punya serial number awak, dekat mana dia berada. So di mana serial number tersebut berada, maka dia ada di tiga possibility yang pertama. That's why masalah ni sini sama ada kita nak remove depan ke, nak remove belakang ke, ataupun kita nak remove at middle. Sebenarnya ada three possibility lah. Pertamanya mungkin dia berada di depan. Okay. Maksudnya serial number tu berada di first node. So kalau dia berada di first node, of course you kena delete from front. Okay. Possibility yang kedua juga, mungkin dia berada di last node. Faham? So kalau ianya berada last node, maka terjadilah delete di last node. Dan possibility yang ketiga, dia ada di antara, in between. Di antara first node dan juga last node, di mana-mana sahaja in between this one. Maka maksudnya di situ ada tiga case yang harus you entertain untuk melihat ke semua possibility. Bermaksud di sini bila you buat remove ni, bermaksud dia akan berlaku sama ada dia remove dekat depan, sama ada dia remove kat belakang, ataupun dia remove at middle. Kita panggil sebagai remove at middle. Okay, kalau dia duduk in between ni bermaksud remove at middle lah. Sama juga insert at middle. So bila insert at middle ni pun dia ada possibility dia lah. Kalau awak tengok untuk insert at middle ni kan, so dia pun ada possibility dia juga. Okay, bila kita nak kata insert at middle, yang pertamanya kalau kita nak menggunakan insert at middle, bermaksud dia tidak ada record. Maksudnya tidak ada sebarang note di dalam awak punya list. Bermaksud insert at middle awak, dia akan insert lah first note ni. Maksudnya first note dan dia juga akan jadi last note. Ini possibility yang pertama, iaitu jikalau tiada note. So macam mana kita nak tahu ianya tiada note? Senang saja ni, awak punya first note dengan last note awak ni. Iaitu jikalau awak punya first note awak sama dengan note null. Kita tahulah sama dengan null. So kalau first note cukup lah, first note sama dengan null, ataupun you boleh buat last note sama dengan null pun sama juga. Cukup sekadar first note sama dengan null, kita tahulah bahawa dia tidak ada senarai. Maksudnya tiada note di dalam senarai awak. So dengan itu, kalau you nak guna insert at middle, maka note yang pertama, note yang awak nak masuk tu dia akan jadi note tunggal, note yang pertama lah. Yang pertama lah, first note dengan last note. So ni two case yang pertama. Okay, maksudnya case 1 maksudnya empty list. So kita kena entertain. Kalau interlist apa yang berlaku? Kita ada pula case yang kedua. Case yang kedua, bila you nak insert at middle, tiba-tiba dalam note awak cuma ada satu note-nya. Faham? Cuma ada satu note. Nak insert at middle apa? Sebab dia merupakan satu note. Maka case kedua ni you kena decide. Bermaksud kalau dia cuma ada note tunggal, maksudnya case kedua jikalau dia cuma ada one note only. So kalau dia merupakan one note only, so maka you kena decide sama ada you nak letak dekat depan ataupun you nak letak dekat belakang. So it's up to you lah. So you sendiri decide. Sebab dia cuma ada dua note, nak insert at middle macam mana?
So dengan itu, you kena decide sama ada nak letak kat depan ataupun nak letak kat belakang. So kita ada 2 option. So because this is your program, so you have to decide. So kalau you decide nak letak kat belakang, maka you buatlah untuk insert at back. You boleh gunakan method insert at back untuk buat. Kalau insert at back, maksudnya note bar bawah akan jadi null lah this one. So kita faham. Itu satu. Case yang ketiga pula. Dia ada pula case yang ketiga. Case ketiga, jikalau ada 2 note. Kalau ada 2 note, insert at middle, maksudnya kita tahu dia akan berlaku di tengah-tengah ni. Bila you kata insert at middle, sebab dia ada 2 note. So bermaksud dia kena insert dekat tengah-tengah ni lah. So note baru ni, nanti dia akan masuk dekat tengah ni. You kena buat macam tu. Dan case seterusnya, dia ada case 3 dan juga dia ada case yang keempat. Case yang keempat, jikalau awak ada lebih daripada 3 note. Ini case yang berikutnya yang you have to interpret. Case ni akan membentuk awak punya coding awak nanti. Okay, contohnya kalau you ada lebih daripada 3 macam ni. Ini awak punya first note dan ini awak punya last note. So kalau dia ada lebih pada 3, maksudnya dia akan insert in between. So maksudnya sini dia akan insert in between. In between maksudnya middle ni maksudnya in between, tak termasuk first note dengan last note. Dia boleh ada dekat sebarang position. Position dekat sini. So it's up to you nak letak kat mana, tetapi in between. So dengan itu you kena macam mana kita nak letak sebahagian. So kita kenalah indicate sesuatu. Contohnya kalau you nak menggunakan berdasarkan kepada location. Contohnya kalau kita nak buat berdasarkan kepada location. So kita buat ini location kosong, ini location 1, ini location 2, ini location 3. Andainya kita nak buat macam ni lah. Based on location. You have to decide lah. You nak insert berdasarkan apa. So bermaksud untuk case yang keempat ni bermaksud akan ada satu proses input di dalamnya untuk menentukan location mana yang you nak letak in between 0 and 3. So you boleh letak dekat mana-mana antara 1 dan juga posisi 2. So kalau you letak posisi 1 bermaksud nanti contohnya kalau saya input tadi locationnya adalah location 1. So apa yang akan berlaku dekat sini, saya akan ada new node yang saya create kat sini. So awak akan linkkan yang ni, putuskan hubungan antara 0 dengan 1. Sekarang 0 akan merujuk kepada di node dan this new node akan merujuk kepada node 1. So yang ni akan ambil posisi 1. So yang 1 tu akan teranjak lah. Dia akan jadi posisi 2 dan seterusnya posisi 2 akan jadi posisi 3 dan posisi 3 akan jadi posisi keempat. So itu yang kita nak lakukan. Bermaksud di sini there is 4 case apabila you nak melakukan proses insert at middle. Bermaksud dia ada 4 possibility keadaan yang membolehkan untuk kita solve benda tersebut. So bila kita dah dapat 3 case ni, barulah kita akan translate kepada kita punya coding. Okay? So nak buat benda ni dengan berdasarkan kepada kita punya draw ni, sebenarnya untuk buat coding ini sangat mudah. Kalau you boleh draw this one. Okay? So kita kena tahu bahawa macam yang ni saya kata, misal case pertama, case kedua maksudnya so kita tahulah maksudnya, tetapi coding tu kena strong lah untuk jawab benda ni. Tetapi sebenarnya kalau awak ni boleh je, codingnya tak susah sangat lah. So this is maksudnya possibility yang harus kita consider. Maksudnya ada 4 case di sini yang harus kita consider apabila kita nak buat insert at middle. Okay, tu. Okay, untuk
So bila you nak buat apa soalan ni nampak tak? Coding nampak kan? Je kereta saya nampak tak ni? Nampak sir. Nampak. So Nampak, ni adalah kelas komputer yang you have to design lah. Okay. So cukup sekadar apa yang dia minta lah. Dia minta nama konstruktor dan getter. Boleh jawab lah soalan ni. Kalau nak buat dia punya printer ke, it's up to you lah. Okay. Tetapi soalan ni dia cuma minta dua tu sajalah. Nama konstruktor dengan getter. So kita kena bina lah komputer. Okay. Yang keduanya kita kena bina class list node. Tahu class list node ni untuk apa peranan dia? Kita faham class list node ni is a very important. Class list node ni kalau awak nak tahu apa peranan dia, kenapa kita perlu buat kelas list node ni? Saya tahu Ustaz. This is your class list node work. Kenapa kita perlu ada class list node ni? Ini contoh kelas ni kan. So kalau awak tengok kelas ni, kenapa kelas ni sangat-sangat penting. Okay. Yang ni kelas list node ni merupakan kelas yang very important ni saya maksudkan, jangan letak private kat sini. Kalau letak private nanti bila you nak guna list, you kena guna getter. So dan sabut sikit lah. So buang private. Okay. So kita jadikan dia sebagai default saja, lebih mudah lah. So ini so kalau awak tengok kelas list node ni merupakan kelas yang paling penting sebab kita kena create node. So kita tahulah bila kita cakap berkenaan dengan link list ni, kita tahu bahawa link list ni, so bila kita nak buat, okay, link list ni kita tahu bahawa so the most important link list bila kita cakap berkenaan link list iaitu kita kena create kita punya node. Okay. So bila kita nak buat link list, maka tugas utama kita adalah untuk create kita punya node. So node ni maksudnya kita tahu bahawa node yang kita nak create ni, so ini adalah node yang kita nak create. So ni node yang kita nak create ni. Okay, kalau awak tengok ni, ini node yang kita nak create. Dan kita ada dua field. Okay. Node yang kita nak create memang akan ada dua field kat sini. Satu iaitu bahagian data. Kalau case ni bahagian data kita namakan dia sebagai OBJ. Dan juga bahagian address. Ni adalah dua
dua field yang berada di dalam setiap node. So kelas list node ni lah yang memainkan peranan penting untuk buat node ni, untuk create node ni. So apabila kita nak create this node, maka kita tahu bahawa kita nak create this node ni, kita tahu bahawa kita tahu bahawa kita bila nak create dua node ni, kita ada dua situasi, dua keadaan. Di mana keadaan kita yang pertama, kita ada dua case di mana kita tahu dalam list kita ni, bila kita sebut bahagian list ni, kita tahu kita ada macam ni, list. List maksudnya linked list ni, kita tahu bahawa kita akan cuba membentuk keadaan yang sedemikian. Keadaan sedemikian maksudnya kita ada data, kita ada bahagian next. Next mengandungi apa? Next ni adalah address yang mengandungi node yang berikutnya, itu maksudnya. Next ni maksudnya di sini iaitu dia mengandungi address untuk node yang berikutnya. So katakan yang ni node 0, node 1, node 2. So this address ni, kalau awak nak tahu address ni, kita tahulah address ni, dia mengandungi node. This field mengandungi address yang mengandungi node 1. Itu maksudnya. So bermaksud di sini, dan kita tahu bahawa kita ada dua keadaan untuk bahagian next ni. Keadaan yang pertama iaitu address ni mengandungi node yang berikutnya. Dan satu lagi case iaitu keadaannya iaitu dia mengandungi node null. Null ni sebab apa? Sebab untuk menandakan bahawa ini merupakan last node. Benda ni sangat penting. First node dan juga last node kita panggil sebagai external pointer yang menunjuk kepada node. Dengan menggunakan this external pointer ni lah awak boleh akses kembali awak punya node. So you kena create awak punya first node dan juga last node. So last node ni adalah untuk indicate bahawa dia merupakan node terakhir. So you kena tandakan dan sebagai node yang terakhir. Sebab apa saya kata you perlu tanda? Sebabnya, patut pun saya buat pro. Saya guna ni. Patut dia macam kelabu pun. So saya guna pencil. So that's why kita nak ni, bermaksudnya kita perlu tandakan dia dengan this one. Now, so bermaksud di sini apa yang saya cuba terangkan bahawa kita ada dua keadaan. Iaitu satunya di bahagian address, kalau kita buat keluar node tu, maka kita ada keadaan macam ni. Satu keadaannya, iaitu kita tahu untuk bahagian address ni, untuk bahagian address ni, dia mengandungi bukan null, bermaksud dia mengandungi node yang berikutnya, itu satu case. Dan satu lagi yang perlu kita buat, iaitu sebab dia ada dua case, iaitu dekat sini dia kena adakan dengan null, bermaksud dia ada dua case. Bermaksud kita kena entertain dua benda tersebut. That's why wujudnya keadaan this one. Wujudnya keadaan yang pertama iaitu list node object. Nampak? Ini adalah untuk saya create. Maksudnya bila you buat this object null, bermaksud saya create untuk case yang pertama sini. Iaitu ada bahagian data dan ada bahagian null. Sebab ini adalah node untuk node yang the last. Dan keadaan yang kedua iaitu saya perlu create keadaan di mana dia ada bahagian data dan satu lagi iaitu bahagian address tetapi bukan null. Dia bergantung kepada this one. Kepada value this one. So value this one maksudnya kita kena pass lah nanti. So kita kena entertain dua case. Maka wujudlah dua keadaan ni. Sementara yang ni getter ni macam biasa lah untuk dapat balik dia punya value object dan value dia punya address. So kalau dia tanya next ni benda lah apa? Ini adalah address. Address yang mengandungi node untuk menunjukkan link. Bila nak menunjukkan link, bermaksud di sini you kena refer to the address, then dia akan link lah. Dia akan link. Sebab ini adalah konsep linked list, dia macam ni. So ini yang berlaku lah. So that's why wujudnya keadaan ni, dua benda ni. Kenapa wujud dua macam ni? Sebab you kena create dua node yang berbeza. The first one adalah untuk create this one, and the second one adalah untuk create case yang kedua. Sebab apabila you buat linked list, maka kita wujud dua keadaan tersebut. So kelas list node ni untuk apa? Kalau awak tanya, dia adalah untuk create node, new node. New node ni yang there is a two possibility. Maka you kena pilih either one lah nanti bila kita nak buat.
So selesai dekat bahagian sini. Ni nampak pentingnya this knot. So seterusnya kita lihat kat sini. So kalau awak tengok seterusnya kat sini, okey, kita lihat pula bahagian ni, okey, bahagian list. Okey, kalau awak tengok bahagian list, ini adalah program yang telah lengkap saya buat. Program ni siap dah saya buat. That's why saya kata boleh buat hari Jumaat. Saya buat dalam masa beberapa jam saja. Tu saya buat sejam lah. Kalau awak tu mungkinlah perlukan, mungkin ganti 2 hari lah kot untuk siapkan. Okay, saya perlukan lebih kurang sejam lebih, tak 2 jam untuk siapkan this program. So ini adalah class list yang awak nak buat. Class list ni kalau awak tengok dia berdasarkan kepada soalan awak lah. Di dalam soalan awak kita ada yang ni. So kita gunalah apa yang dia bagi kat kita ni. Iaitu first note, last note dan juga current. Current ni dia bagi tahu traversal purpose. Maksudnya digunakan untuk traversal. Okay, untuk menjelajah daripada satu note kepada note yang berikutnya lah. So kita boleh bubuh je kat sini. Okay, kalau tak nak kita boleh bubuh kat dalam method. Tak ada masalah, kita boleh bubuh. Tetapi untuk first note dan last note memang kita kena declare kat sini lah. Dia tak boleh declare dalam method. Sebab first note dan last note ni akan digunakan kat semua method ni. Okay, sama lah juga seperti current note ni pun. Memanglah apabila you nak buat traversal, maka you kena guna current note. That's why untuk memudahkan cerita, saya declare kat luar lah. So dengan itu saya declare sekali je. Kalau saya declare dalam method, maksudnya dalam setiap method tu saya perlu declare. So it's up to you. So as long as you faham, kalau kita faham coding ni, program ni, maka kita tahulah dari segi konsep, kita faham konsep accessibility. So bila kita faham konsep accessibility, maka kita boleh explain kenapa dia ada di situ. Kenapa dia boleh berada di dalam method. Kenapa ianya boleh berada di luar method. Kenapa ianya perlu kita letakkan di luar method. Jangan letak dalam method. So jawapannya dari segi accessibility. Okay. So kalau accessibility ni nak dicapai di dalam semua method ni adalah lebih baik kalau sesuatu variable tersebut you declare di bahagian data members ni, lebih mudah lah. So kita akan buatnya tu. So seterusnya kalau awak lihat this one. Okay, saya tak mau cerita semua lah. Saya ambil kat awak satu contoh insert at front. Macam mana saya modify this one. Untuk memenuhi kehendak soalan. Okay, saya modifikan untuk insert at front. So kalau awak tengok insert at front ni, macam mana saya modify this one. Okay, kalau kita tengok ini macam mana saya buat ni untuk insert at front, macam mana saya perlu modify. So bila kita nak insert at front, okay, so macam mana coding ni, okay, kita tekan terima lah. Okay, sementara insert at middle ni, nanti kalau you faham, saya cerita insert at front, insert at back, maka insyaAllah you boleh buat insert at middle berdasarkan kepada 4 possibility yang saya bagi tahu kat awak.
Okay, so kalau lihat this one, untuk insert at front, macam mana saya terpaksa modify. Sebab soalan ni dia kata bila nak insert at front, you kena make sure bahawa data tersebut belum wujud di dalam awak punya senarai. So bila dia belum wujud dalam senarai, maka you kena buat a few things lah sebelum you nak lakukan proses untuk letakkan dia di dalam awak punya senarai. So seperti biasa, bila kita nak input, maka dia ada a few thing yang beberapa case. Case yang pertama, di dalam senarai kita boleh anggap ini dia ada dua komponen. So yang ni kita panggil sebagai bahagian list awak lah. Sementara ni adalah bahagian new node awak. So tugas awak kena create new node, kemudian masukkan ke dalam list. Okay, so tugas yang pertama, maka apabila bila kita create sesuatu new node, maka bila kita ada sesuatu node baru macam ni, kita buat ni kan, kita create node baru ni. So bila kita ada intention untuk store data, maka you kena check dahulu dalam list awak sama ada dia empty ataupun ada data. So kalau dia empty, maka kita kena letakkan awak punya new node tu sebagai first node lah di dalam awak punya senarai. Okay, seterusnya jikalau dia tidak empty, maka maksudnya kalau tak empty, maksudnya dalam list awak ni ada sesuatu node. Maksudnya ada satu ataupun lebih node. So maka kita kena do something else. So dalam kes yang pertama, kita kena check sama ada senarai kita kosong ataupun tak. So untuk check sama ada senarai kita kosong ataupun tak, sangat mudah apabila kita punya first node ataupun kita punya last node ataupun kita punya current node equal to none. So ini bermaksud senarai kita adalah senarai kosong. That's why saya check first node equal to null. Just enough lah buat macam ni. So kalau dia merupakan first node sama dengan null, kita tahu bahawa dalam list kita ni tidak ada sebarang senarai. So dengan itu new node kita ni akan menjadi node tunggal. So bila node tunggal, kita faham bahawa node tunggal yang kita akan design macam ni lah. Maka dia akan di sini akan jadikan sebagai first node. Dan ini juga akan dijadikan sebagai last node. Okay, dia akan jadi first node dan juga dia jadi last node. So bila dia menjadi last node, maka kita perlu indicatkan dia dengan null sebab dia merupakan node yang terakhir. So kita perlu wujud keadaan tersebut. So node baru yang wajib kita cipta, kita kena ada bahagian data kita. Bahagian data kita namanya adalah objek. Dan juga ni bahagian next kita. Bahagian next kita mestilah diindicatkan dengan null. So you kena guna yang this version punya node untuk create node. So dengan itu, that's why awak nampak bila kita buat first node, so saya buat sini first node sama dengan last node, nampak first node sama dengan last node kan. So dia mesti sama dengan new node yang you create. New node yang nak create, dia mesti ada bahagian data dan juga dia mesti ada bahagian reference ni, jadikan dia sebagai null. So saya kena guna list node yang ada satu parameter ni. Okay, so you kena refer back kepada yang sebelum ni punya lah, dalam coding yang sebelum ni lah. Dalam kelas list node. Dalam kelas list node kan kita ada yang ada satu parameter dan juga yang ada dua parameter. So yang ada satu parameter tu maksudnya node kita dia akan jadikan null. So that's why nampak tak kenapa saya guna this one. So selesai untuk case yang pertama. So case yang kedua bermaksud jika ada node. Maksudnya ni ada node. Maksudnya first node awak bukan null. So maksudnya ada node. So bila ada node baru, kalau nak insert at front, nampak tak apa yang perlu saya lakukan? Basically apa yang perlu saya lakukan, maka kita akan, bila letak kat depan, kita tahulah ambil node ni, kita nak letak kat depan. So bila nak letak kat depan, kita kena tahulah bahawa this address tidak boleh ada null. Betul tak? This address mestilah mengandungi node kawan ni. Betul tak? So sementara first node ni mestilah ubah daripada sini pergi kepada sini. Ni yang kita nak lakukan. So bermaksud kita perlu ubah first node. That's why dekat sini, nanti saya akan cerita lah. Ni dekat sini kalau nampak, saya cerita yang ni dahulu. Nampak tak saya buat first node sebab saya perlu ubah first node daripada sini ke node baru. So nampak tak saya buat first node dekat sini. Kemudian ke node baru. Bila saya nak create node baru, nampak ini adalah bahagian data dan ini adalah bahagian address. Di mana bahagian address ni dia mengandungi awak punya first node. Merujuk kepada awak punya first node. So itu yang perlu lakukan. That's why awak nampak kat sini saya terpaksa guna yang ada dua parameter. Yang bahagian parameter pertama adalah bahagian objek. Ni bahagian objek awak. Dan parameter kedua iaitu dia merujuk kepada apa? This node. Node ni
dipegang oleh first node. Tu saya hantar first node. So bila saya hantar, bermaksud node yang saya create ni mengandungi bahagian data dan this field mengandungi node yang sini. Dia dah link dah. Maksud sekarang dia dah link. So tugas awak sekarang kita update lah. Update kita punya first node. So that's why saya letak sini sama dengan first node. Bila saya bubuh sama dengan first node ni merujuk kepada awak punya new node. New node yang awak create ni. So first node akan bergerak ke sini. Sekarang dia akan duduk kat depan. So ini yang perlu kita lakukan. Tetapi sebab kehendak soalan dia kata you kena make sure bahawa data yang you nak masukkan tidak berada di dalam list. So bila dia tak ada dalam list, maka sedikit kerja yang perlu kita lakukan. Iaitu kita kena check whether the list exists or not. So bila kita nak check dia sama ada exist ataupun not, sebelum kita diizinkan untuk add, maka dekat sini saya perlu ada sedikit algoritma untuk cari sama ada kita punya serial number kita tu wujud ataupun tidak di dalam awak punya list. So itu yang perlu saya lakukan. So contoh sebelum saya lakukan proses link ni, maksudnya saya dah create node, sebelum saya nak masukkan dia ke dalam senarai, maka saya check dahulu. So apa yang perlu saya lakukan? So dalam kes ni contohnya lah, kalau tadi ni belum kita buat link lah. Kalau tadi saya belum buat link, contohnya kita ada first node, last node. So maksudnya dia buat else, so dia akan buat current dengan first node. So current akan berada di sinilah, dia create lagi satu current node. So current node dia point kepada awak punya first node, ini yang berlaku. So seterusnya apa dia buat? Boolean flag equal to true. Saya guna boolean ni adalah untuk indicate sama ada node tersebut ada dalam senarai ataupun tiada. So bermaksud di sini kalau ada, saya jadikan dia sebagai false. Bermaksud kalau boolean flag ni bermaksudnya saya andaikan bahawa node tersebut tiada dalam senarai. So you have to verify. So macam mana kita nak verify? Maka kita kena access dia punya serial number, right? So bila kita nak access serial number, nampak tak data yang kita store kat sini berjenis objek. So bila dia berjenis objek, dia bersifat umum. Dia bukan bersifat jenis komputer. So bila ianya bersifat umum, apabila you nak capai serial number bagi this objek, maka you kena castingkan dahulu. So nampak tak saya casting? Casting ni adalah casting objek yang kita hantar daripada main. So kenapa kita perlu hantar? Sebab kita kena capai dia punya serial number bagi this objek ni. Faham? Dan yang keduanya, kita juga kena compare dengan ni adalah objek baru tu tak? You kena capai dia punya bahagian serial number bagi objek baru. Dan you nak comparekan dengan serial number di dalam awak punya link list awak, di dalam list awak. So dengan itu nampak dari kat sini, maka saya kena create pula yang ni pula, ni mana dia? Ni, while current not equal to null. Maksud sini saya start nak traverse. Iaitu current node, not selagi current node awak berada ni tak sama dengan null. So current node awak merujuk kepada this point. This node bermaksud dia bukan null lah. So bila bukan null, dia masuk ke dalam. So tugasnya bila dia masuk ke bahagian dalam, you nak capai bahagian data ni. Bahagian data ni adalah objek lah. So nak capai data ni, maka saya buat current node.obj. Current node.obj. Kalau you buat current node, so you kena faham kalau kita buat current node.obj, bermaksud you akan access di bahagian sini. Kalau you buat current node.next, bermaksud you akan access di bahagian sini. So you kena refer. Sebab di dalam node awak ada dua field, ada dua bahagian. So you kena refer which one. So dalam kes ni saya nak refer bahagian data sebab saya nak capai dia punya serial number. Serial number ada kat bahagian data. So saya access di bahagian obj lah. Okay, saya dah castingkan dia. So bila casting barulah saya boleh capai dia punya serial number. So bila saya buat cmp.get serial number ni, bermaksud saya ambil serial number dalam list. Sementara new computer ni yang saya buat ni, new computer ni kan. New computer ni merujuk kepada objek, new objek awak ni. Iaitu awak punya serial number yang duduk dekat objek baru. So sekarang dia compare. Kalau ianya sama, bermaksud benda tu dah ada. So saya ubahlah. Buat flag kepada false. Untuk indicate bahawa benda serial number tu dah wujud. So nanti saya jangan selit lah. So kalau dia tak, bermaksud saya kena bergerak. Contohnya, contoh kes yang berikutnya kalau ada data yang kedua. Contoh kat sini ada data yang kedua. So kalau data yang kedua bermaksud current ni saya kena bergerak ke sini lah. Macam mana kita nak gerak ke sini? So ini commonnya. Iaitu current node yang berada sini, kita kena bubuh ke sini. So nak ubah sini. Macam mana kita nak refer to this node? So kena refer kepada this one lah. Current.next.
So bila kita buat current.next, dia merujuk kepada node ni. So saya updatekan dia kepada current node. So sekarang current node berada daripada sini, dia akan move ke sini. So current sekarang berada di sini lah. Itu yang akan berlaku. Okay, so tu cara dia carilah. Okay, kalau dia jumpa flag sama dengan false, bermaksud if false dia tak buat lah. Kalau maksudnya semua statement ni tak betul, maksud semua dalam list bila cari tak betul, bermaksud flag dia akan ingat true lah, bermaksud betul, maksudnya awak punya data tak wujud dan senarai. Dan kemudian dia akan okay, nah ni adalah cara untuk kita insert, add, find. Bermaksud dia ada sedikit kerja yang perlu awak lakukan sebelum you nak lakukan proses insert. Ni kerja yang perlu dia lakukan dahulu. Okey, kerja yang perlu dia lakukan sebelum awak boleh insert sesuatu benda. Iaitu you kena check dahulu sama ada data tersebut wujud ataupun tak. Ini adalah cara untuk kita lakukan. Dan kemudian barulah kita boleh select. So ianya samalah juga seperti insert add back. Okey. Kalau kita nak insert add back pun benda yang sama, there is two possibility dah. Bila kita kata kita nak insert add back, yang pertamanya kita kena faham, kita just draw. So bila kita draw bermaksud di sini dalam bahagian list, ini adalah bahagian new node. Case yang pertama iaitu kalau case 1 iaitu kalau dia empty list. So macam mana kita nak tahu dia empty list, iaitu jikalau if awak punya first node awak equal to null, maka ini pasti you tahu bahawa dia adalah empty list. Okay, so bila dia empty list bermaksud awak punya node baru yang awak create ni, kan, bila kita nak create, maka dia merupakan node tunggal. Maka apa yang perlu awak lakukan di dalam list awak akan buat dia sebab node tunggal, you kena indicatekan dia dengan null dan kemudian you kena bubuh kat sini first node dan dia juga merupakan last node. You kena assign macam tu. Tu yang maksudnya ni jikalau dia null. So maksudnya sini apa yang kita buat, kita kena buat macam ni lah. So that's why kita akan ada first node equal to last node equal to, kemudian bila kita nak create, kita tahu bahawa dia ada bahagian data dan juga di sini dia ada bahagian null. So that's why kita terpaksa menggunakan node yang the first one, list node yang bahagian yang ada satu parameter. So ini adalah yang perlu kita lakukan. Ini cara kita nak pergi coding. So nampak tak? Very simple. Ini case 1. Case yang kedua, jikalau dia ada data. Okay, jikalau dia ada data. So bila dia ada data, maksudnya dia ada node. Maksudnya sini ada node. So untuk select di bahagian belakang, kita kena create node baru tu tak? Bila kita create node baru, kita nak select kat belakang. Ni yang kita boleh lakukan. Nampak? Ni new node ni. New node bermaksud kita kena indicatekan dia dengan null lah. Betul tak? Dia mesti null. Okay? Dia mesti null. Dan kita kena linkkan node the previously dengan the new node. Okay? Dan last node kita daripada sini akan bergerak ke sini. So ini akan berlaku. Tu yang perlu kita lakukan. So bermaksud ini case yang pertama. Case yang kedua bermaksud kalau dia bukan, is not empty lah. Not empty. So kita kena indicate. So untuk not empty bermaksud kita kena create satu node baru. Node baru yang kita create, kita tahu bahawa ni node baru, dia ada bahagian data dan dia mesti ada null. So bila dia ada null bermaksud kita kena guna yang the first one. So kita tahu dah. Memang kita kena guna yang the first one. Iaitu list node macam kat atas juga. New list node dan juga kita objek. Sebab yang ni bila kita buat memang dia akan buat bahagian data dan juga bahagian null. So tugas kita adalah untuk ambil awak punya yang ni kat depan ni kan. Bila you nak klik kat belakang kan. So dekat depan ni maksudnya macam mana kita nak ambil. So kita akan ambil, lihat merujuk kepada awak punya last node lah kan. Last node macam mana kita nak ambil ni bahagian address tu tak? Maksudnya last node dot next. So kita akan buat iaitu last node dot next. Betul tak? Last node dot next bermaksud kita masuk last node dot next point to the new node. Sekarang nampak last node dot next equal to new node. Sekarang seolah-olah ianya telah linkkan, iaitu awak punya last node sama dengan new node ni. Saya tunjuk
Ni node yang baru ni. So bila kita dah selesai bermaksud dia ambil node ni, dia pindahlah masuk ke atas. Ni saya draw. So dengan itu sekarang dah ada dah link ni. Okay. Dah ada dah link ni. Tugas awak sekarang kena ubahlah because yang ni last node tak boleh berada di sini. Dia kena berada di sini. So macam mana kita nak ubah? That's why dekat sini akan berlakunya last node. Bila kita buat last node sama dengan this one, maka last node akan berada di sini. So dengan itu secara gambar raja bila kita draw in properly bermaksud kita akan dapat first node. So kalau kita draw balik maka inilah yang akan berlaku. So inilah yang akan berlaku iaitu awak punya first node dia akan berlaku. First node dan di sini dia akan jadi last node. So ini yang akan berlaku lah dengan menggunakan algoritma yang macam ni lah. Iaitu kita akan buat sini is last node sama dengan last node dot next sama dengan new list node dot object. So algoritma ni yang kita buat ni adalah untuk menjadikan proses yang macam ni. Okay. So contohnya kalau saya nak masuk node yang berikutnya, saya ada node yang baru tu tak? Node yang baru macam biasalah. Bila you nak tambah di hujung senarai, ini node baru awak yang awak create ni. So masih lagi dia perlu indicatekan dengan null. So yang saya buat ni new list node object. So bila kita buat macam ni maka dia akan create satu node baru, dia ada bahagian data dan kemudian dia ada bahagian sini dan jadikan sebagai null. So bila jadikan sebagai null bermaksud inilah kita guna-guna yang ada satu parameter. So tugas kita yang seterusnya yang perlu kita lakukan, nampak tak kita kena ubahkan this one. Ni kan, last node kita berada di sini. So kita kena ubahkan last node ni, null ni, kita kena ubahkan nilai null, dia linkkan kepada this one. So nak linkkan this one, so yang saya buat ni, last node dot next. So bila saya masuk last node dot next, dia ada nilai null. Sekarang saya point kepada objek baru. Objek baru maksudnya mengandungi dia address. Nampak sebut sama dengan new list node. Bermaksud sekarang kita dah linkkan keadaan macam tu. So sekarang tugas awak untuk ubah list node ni kepada this one. Kepada this one. So saya bubuh sama dengan new node, list node. Last node. So last node sekarang dia akan putuskan hubungan sini, dia akan point kepada sini. Sekarang ini adalah awak punya list yang baru. Kalau you masuk data kita. Ini adalah konsep untuk insert dekat belakang. Okay, untuk insert dekat belakang. So that's why ini adalah cara dia. Untuk kita draw dan kemudian kita pindahkan kepada coding. So nampak tak? So simple je kalau kita nak buat coding ni. Dengan cara draw, pindah kepada coding. Dan kita tahulah. Okay, selesai yang tu lah. Ni untuk insert add. Tapi seperti biasalah, sebelum you nak add kat belakang pun, you kena check dahulu sama ada data tu dah wujud ataupun tak wujud. Sebenarnya menggunakan algoritma yang saya explain sebelum ni lah. Okey, selesai. So dalam kes yang berikutnya pula, iaitu kalau awak lihat kat sini, macam mana saya nak insert add middle. Baik, so samalah juga nah. Yang ni saya dah cerita dah tadi ni. Ni algoritma tadi ni saya cerita sama. Sebelum nak select, you kena make sure, you kena check dahulu. Dia sama macam insert add front. Cuma ni adalah algoritma untuk check dekat depan. Dekat belakang. Sementara yang ni adalah untuk dekat belakang. Kenapa yang ni kena guna dua parameter saya dah cerita. Okey, selesai. Ini adalah unsur insert at middle. So bila insert at middle ni saya dah kata dia ada 4 case. So you kena intim tempat 4 case tersebut. Case yang pertama, ni saya cerita secara roughly. Case yang pertama jikalau dia null lah. Kalau null, kalau nak insert dekat middle, maksudnya dia node tunggal lah. Macam saya cerita tadi. Okay, ni saya cerita tadi lah. Case yang kedua, okay. First node sama dengan last node, iaitu jikalau dia ada single node sahaja. So bila dia ada single node, bermaksud kita akan masuklah.
Tetapi seperti biasa, sebelum nak masuk pun, you nak masuk not tunggal, you kena make sure bahawa ianya tidak ada data, maksudnya data tu belum wujud, maka kita kena check dahulu. So bila nak check, sebab dia merupakan not tunggal, kita tahulah check yang first not tu lah. Compare kan, kalau ni kita ubahkan kepada, lebih kurang sama macam kat atas tadi, kalau awak tengok, as long you kena check dahulu, make sure bahawa not yang pertama awak tu, dengan not yang baru, dia merupakan serial number yang berbeza. Kalau serial number yang sama, bermaksud tak boleh add. So that's why bermaksud kalau ianya berbeza, kita buat if flag lah. Okay. If flag maksudnya kalau ianya berbeza, dan seterusnya saya akan insert. So bila insert kat sini, maka saya dah bagi tahu dah, jikalau dia merupakan satu not, maka you kena decide. Okay, dalam kes saya ni, saya decide dia selit kat belakang. Okay, bermaksud jikalau dia ada dua not, macam saya cerita tadi, kalau ada satu not, bermaksud saya decide untuk supaya dia selit dekat bahagian belakang. So ini yang saya buat algoritma ni adalah untuk selit di bahagian belakang. Okay, ni kalau dia dah wujud lah. So dengan itu dia keluarlah segmen kata you are not allowed to insert new item, the serial number already in use. Okay, maksud dia dah ada lah. Okay, seterusnya ini saya buat yang very basic lah. Jadi kalau awak nak buat ni, awak buat yang lagi elok lah. So yang ni pula, if more than 2 not, maksudnya kalau dia ada lebih daripada 2 not. Ini kes yang berikutnya saya bagi tahu. Maksudnya di sini, kalau tadi dia ada 1 not, yang seterusnya jikalau dia ada lebih daripada 2 not. Okey, bila dia ada lebih daripada 2 not, so first apa yang perlu kita lakukan, maka you kena check sama ada maklumat tersebut wujud ataupun tak wujud. Sama juga seperti itu sebelum kita nak selit. Okey, sebelum kita nak selit. So saya check dahululah untuk memudahkan kerja. Ni kes maksudnya jikalau dia lebih daripada 2 not. Okey, lebih daripada 2 not saya kata. So untuk lebih daripada 2 not, sebelum saya lakukan proses input, maka saya check dahulu sama ada data tersebut wujud ataupun tak wujud. So ini adalah algoritma seperti mana yang saya cerita yang tadi satu tadilah. Insert add friend, semua algoritma ni sama je. Okey, untuk check. So seterusnya jikalau if flag, bermaksud di sini kan sini saya buat flag sama dengan false dan flag sama dengan true. True ni saya berandaian bahawa data tu tak wujud dalam awak punya senarai. So jikalau dia nya tak wujud, maka dekat sini maka dia kena ada lagi case. Maksudnya kalau lebih daripada 2 not, so jika cuma ada 2 not sahaja. Okay, if 2 not only, bermaksud jikalau ada 2 not sahaja. Kat sini tak boleh nak draw lah. Tak boleh nak draw payah lah sikit. Tak boleh draw. So dekat sini bermaksud kalau dia ada 2 not sahaja, maksudnya kita ada case kita kat sini. Kita kata awak, case awak. Maksudnya jikalau dia ada lebih daripada 2 not. So maksudnya dalam list awak ni kita ada lebih daripada 1 not, maksudnya dia dah ada 2 lah, sekurang-kurangnya 2. Kes yang pertama, jikalau dia cuma ada 2 not sahaja. Okey, not pertama dan not kedua. So kalau insert at middle, maka kita kena lakukan proses ni not baru. So bermaksud kita kena lakukan proses yang ni masuk ke sini. Yang ni kena. So daripada sini kita dapat gambaran macam mana kita nak buat kita punya algoritma. Nampak not baru yang kita nak create ni, kalau dia ada the not, ada bahagian objek, dan bahagian sini bukan null. Bahagian sini dia mengandungi not yang not kawan ni. Not di depan. Di depan not yang first not ni. Okey, dia mesti ada. So kita kena buat macam tu. So dengan itu kita tak boleh menggunakan yang ada 1 parameter lah. List not kita mesti guna yang ada 2 parameter. So that's why kalau awak tengok dekat sini, nampak saya buat macam okay. First tu macam mana kita nak tahu bahawa dia cuma mengandungi 2 not sahaja. So macam mana kita nak identify bahawa dia memang ada 2 not sahaja. So sangat mudah. Jikalau okay, ni kita tahulah ni first not. Ini adalah last not. Kita tahu bahawa kalau dia mengandungi 2 not, okay, kalau dia cuma mengandungi 2 not ni, kita tahulah kalau first not dot next, first not dot next ni kan, first not dot next dia mengandungi this not, tidak? Sama dengan last not.
Okay, kita boleh buat macam ni lah. Iaitu if, so kita boleh guna this one lah untuk verify bahawa dia merupakan awak punya. Kita boleh buat macam ni. Okay, kita boleh buat if awak punya first node dot next, maksudnya merujuk pada ni, dia merujuk kepada kawan ni lah, sama dengan last node. So kita tahu bahawa dia memang confirm dua node. Okay, first node, next node sama dengan last node. So kita tahu dia adalah dua node lah. So ni kita boleh verify dia adalah merupakan dua node. So ini cara untuk kita verify dua node. So kalau dua node bermaksud kita perlu insert at middle. So macam mana kita nak insert at middle? Maksudnya node yang kawan ini, ni node kawan ini. So kalau awak tengok, so ni node yang bahagian sini ni. Okay. Kita kena mengandungi node for node kawan ni. Ni node kat depan ni. Macam mana nak access node kat depan ni? Kita boleh access melalui awak punya, tadi apa ni? Macam mana kita nak buat? Okay. So dekat address ni dia mengandungi apa? Ni alamat kawan ni kan. Alamat kawan ni siapa pegang, iaitu awak punya last node. So bermaksud nanti bila kita nak guna list node, kita guna yang ni kan, list node. So kita ada bahagian data lah, objek. Dan bahagian parameter yang kedua ni, apa data yang kita nak hantar? Jawapannya kita kena hantar ni, node ni. Node ni siapa pegang, iaitu last node. So saya perlu hantar last node. Okay. So sekarang bila saya buat macam ni, node baru, dia mengandungi last node, bermaksud sekarang node baru ni dah linkkan macam ni. Okay, selesai. Tugas awak pula yang itu yang ni. Iaitu awak punya ni, address ni, kena linkkan kepada new node. Ni new node ni. Maksudnya sekarang kita nak linkkan kawan ni, iaitu untuk dapat this field, maksudnya kita kena buat first node dot next. So sebab first node dot next bermaksud dia access to this one. Okay, this one sama dengan this ni, dia akan create awak punya node, new node. So sekarang dia akan link ke sini. So sekarang nampak tak sekarang bahawa node yang baru ni akan diselit di bahagian tengah-tengah. Okay, itu yang akan berlaku. So that's why kalau tengok dalam saya punya coding, nampak jikalau dia first node dot next sama dengan last node, ini untuk ensure bahawa yang ni adalah untuk check bahawa memang hanya ada dua node saja dalam awak punya soalan. Itu adalah case awak yang inilah case, the next case. Yang pertamanya dia empty, yang keduanya jikalau ada satu node tunggal. Okay, dan seterusnya jikalau dia ada lebih daripada dua node. So bila dia ada lebih daripada dua node, maksudnya jika ada hanya dua node sahaja. Okay. Okay, kalau ada dua node, maka you have to entertain. So kita entertain macam ni lah. So nampak saya buat first node dot next sama dengan new list node object last node. So bermaksud dia akan select kat tengah-tengah. Okay, tu case yang seterusnya. So case yang seterusnya, jikalau dia ada lebih daripada 3 node. 3 node maksudnya, okay, ni kalau tadi dia ada 2 node. So kalau dia ada 3 node pula. So macam mana kita cuba draw. So katakan kalau kita ada 3 node macam ni. 3 node dan lebih lah, case ni sama je. Contohnya kalau kita ada 3 dan lebih. So bila 3 dan lebih bermaksud di sini, maka apabila kita nak lakukan proses insert at middle, maksudnya dia boleh letak di antara 3 node ni. So maksudnya, so you kena decide lah caranya. Cara yang saya buat iaitu dengan menggunakan location. Kosong, saya akan buat macam ni lah. 2. So bermaksud saya boleh letak in between 0 and 2. Maksudnya di antara 0 hingga 2 saya boleh letak maksudnya 1 lah. Maksudnya input yang boleh saya lakukan position hanyalah 1. Dia mesti duduk di antara 0 hingga 2. So bila 0 antara 2 kita tahu cuma ada 1 kat tengah. So saya boleh guna position 1 lah. Saya kena create satu mechanism. Macam mana cara untuk saya insert saya punya select at middle. Okay, bila kata select at middle, you kena faham dia di antara ni. Ni dikatakan at middle.
Okey, di antara 0 dan 2, tak termasuk 0 dan tak termasuk 2. Sebab kalau 0 tu maksudnya insert at front. Kalau 2 tu adalah insert at back. So, you kena faham benda tu. So, bila dia kata insert at middle, maksudnya di antara 0 dan 2. So, there is only one possible, iaitu di indeks 1 lah, di posisi nombor 1. Itu yang perlu kita lakukan. So, bermaksud jikalau berlaku macam tu, maksud saya kena create lah. Maksudnya kalau dia betul, bermaksud kalau saya masuk di position 1, so tugas pertama, you kena identify posisi mana yang you nak masuk. Itu kerja you perlu lakukan lah. Yang kedua, bila dah tahu posisi mana kita nak masuk dan you cari dah jumpa, maka apa yang perlu lakukan, saya kena create satu note baru lah. So bila saya create satu note baru, dan kalau saya nak create di posisi nombor 1, maka apa yang perlu saya lakukan, saya kena putuskan rangkaian ni. Saya kena linkkan this one. Ini kita tahulah, ini first note. Dan ini adalah awak punya last note. So, saya kena putuskan hubungan ni. Yang ni, saya kena linkkan kepada new note supaya nampak gambaran tersebut lah. So, nak access ni tak ada masalah kan, kita boleh buat. Dan seterusnya, saya perlu ubah this one. Yang ni maksudnya note baru awak ni. So, dia tidak boleh ada null. Dia mestilah mengandungi note this one. So, secara theoretical, ini yang perlu kita buat. Sekarang, maksudnya macam mana kita nak pindah kepada coding. So, ianya tak mudah. Ianya tak susah pun. Okey, ni maksudnya kalau ada 3. Tapi you kena imagine lah. Ni saya bagi roughly. Kalau kita ada 4 pula. Contohnya kalau kita nak takkan kita nak buat kalau ada 3 dan 4 ni tak boleh lah. Kita kena buat secara umum lah. Untuk memudahkan, untuk simplify kita punya coding. Kita kena entertain semua case. Maksudnya kalau dia ada lebih daripada 3 note. So sebab konsepnya sama. Kita akan buat ni 0, 1, 2, 3, 4. So posisi yang perlu kita yang boleh kita letak adalah in between this one. Bermaksud in between 0 and 4. So you boleh letak dekat mana-mana sahaja. So kalau you kata you nak letak di posisi yang ketiga. Okey, posisi yang ketiga, maka saya create lah tadi satu note baru. So apa yang perlu saya lakukan, saya kena putuskan rangkaian ni. Ni secara theoretical, saya kena linkkan yang ni kepada note baru. Dan note baru di sini, bahagian address ni, saya kena linkkan kepada this one. So ini yang perlu saya lakukan. So bila kita dah buat macam ni, maka kita tahu bahawa kita perlu traverse. Kenapa kita perlu traverse? Sebab kita kena cari dia punya position dia, yang mana kita nak. Itu satulah proses yang kita perlu lakukan. Kita perlu traverse. So that's why dekat sini bila nak traverse, maka kita akan menggunakan current lah. Current node untuk traverse. Okay, so bila kita traverse, so bila you nak insert at middle, you kena faham bahawa misalnya kalau you nak selip dekat bahagian di posisi 3 ni, maksudnya kalau you nak selip posisi 3, maka you kena buat keadaan di mana awak punya external pointer, awak kena create satu external pointer awak. External pointer awak wajib okay. So external pointer awak, kalau you nak selip dekat posisi 3 ni, maksud dekat posisi kawan ni lah, you nak ambil posisi kawan ni akan bergenjak ke depan lah. Okay, so apa yang perlu awak lakukan, awak kena make sure bahawa awak punya external pointer, dia mesti ada satu external pointer yang wajib stop one step before 3. So kita kena buat keadaan yang sedemikian. So bila maksudnya kita kena create satu external pointer. Katakan kita create external pointer, katakan nama XX. External pointer ni sama lah seperti current node, sama lah seperti first node, sama dengan last node. So konsepnya sama. So you kena create satu external pointer yang dia akan stop one step. Maksudnya dia kena stop sebelum di posisi mana yang you nak insert. Itu yang perlu awak lakukan. Okay, saya perlu lakukan macam tu.
barulah you boleh select. Kenapa kita kena stop dekat situ? Sebab you tak boleh stop kat sini. Bila you stop kat sini, nanti akan ada masalah untuk you linkkan dua kepada this one kepada this one. Sebab konsepnya, sebab kita adalah singly linked list. Singly linked list maksudnya dia bergerak one way. So kalau external pointer awak berada di sini, masalahnya nanti you nak linkkan yang ni, address ni, macam mana you nak access? Nak access bahagian sini, tak ada satu external pointer yang boleh awak gunakan untuk access to this field. So isunya. So that's why kita kena stop dekat sini. Kalau kita stop kat sini bermaksud external pointer ni boleh digunakan access di bahagian data dan juga bahagian field. And of course external pointer ni juga boleh digunakan untuk access to the node 3. Node 3 awak. So sebab kita perlukan maklumat di node yang kedua dan maklumat di node yang ketiga untuk diguna pakai di new node awak. So that's why kita perlu lakukan sedemikian lah. That's why kalau awak tengok dalam saya punya coding, okay, kita selesai. If there is more than 3 node, okay, so apa yang saya lakukan, ni kalau dia lebih daripada 3 node lah. So kalau awak tengok yang ni, saya nak buat user friendly sikit lah sebab saya nak tunjuk enter location to be insert new item in between 0 hingga ni. Nanti dia akan keluar lah enter location to be insert new item di antara 0 hingga, kalau 3 data maksudnya 0 hingga 2 lah. Okay, dia akan keluar 2 lah sebab saya menggunakan, kalau saya draw tadi, perasan lah, saya draw tadi ni. Okay, ni indeks dia bermula pada 0, 1, 2, 3. So kalau 3 data, 1, 2, 3, kita tahulah indeksnya adalah 0 hingga 2. So saya nak keluar benda tersebut lah, maka dia akan keluar kat situ. Okay, dia akan keluar kat situ. Enter location to be insert new item in between 0 to, kalau 3 dia akan keluar 2 lah. Kalau 4 dia akan keluar 0 hingga 3. Kalau 5 dia akan keluar 0 hingga 4 lah. Maksudnya itu adalah possibility nombor yang awak masuk. Bila 0 hingga 4 bermaksud you boleh masuk di antara 1, 2 dan juga 3. Nombor tersebut yang perlu awak lakukan. So kita kena buat dalam bentuk general. So kalau perhatikan yang ni, yang the first one dekat sini adalah untuk mengira bilangan node. Di mana bilangan node ni akan menentukan awak punya location. Okay, saya buat itu. So saya masuklah location saya kat sini. So contohnya, kalau saya ambil tadi, katakan dia ada 3 node, saya masuk di node yang ke-1. So kalau saya masuk node 1, maksud sini saya masuk nombor 1 lah. So seterusnya apa yang perlu saya lakukan iaitu current node sama dengan first node. Ini adalah digunakan untuk traverse lah. Untuk traverse. You kena traverse. Okay. Saya create kat sini. So apa yang saya buat kat sini? Contoh saya ambil kat sini kalau ada 3 node. Kita tengok apa jadi algoritma tersebut. Okay, so saya buat sini, kalau tadi is dia kata current node sama dengan first node. So saya create satu current node kat sini. So ini yang berlaku lah. Kode ini kalau lihat, okay, saya buat ke sini. Current node sama dengan first node. Count equal to 1. Kenapa saya belum buat count equal to 1? Sebab ni kan saya bagi tahu tadi, ini adalah algoritma yang kita cari, iaitu untuk menjadikan supaya dia stop one step before location. Itu yang perlu saya lakukan. Sebab kita dah draw dah tadi, bermaksud kalau kita draw previously, bermaksud kalau saya nak masuk di posisi 1, maksudnya ni posisi 0, ni posisi 1, ini posisi 2. So apa yang perlu saya lakukan, awak punya external pointer awak ni, okay, di mana kalau dalam this algorithm, external pointer saya, okay, current node saya guna untuk traversal. Sementara saya create lagi satu external pointer untuk point kepada location mana yang saya nak insert. So saya createkan lagi satu variable kat sini, namanya adalah okay, current node dot next not equal to last node dan juga location not equal to count. So apa yang saya masukkan sini iaitu saya kena one step before. Okay, so that's why kalau awak tengok saya buat di mana, saya punya count kat sini. Kalau awak tengok, ni algoritma yang saya buat ni.
count dekat sini saya mulakan dengan mana ni? Count saya bermulakan dengan 1. Kenapa saya buat count sama dengan 1 kat sini? Sebab count sama dengan 1. Sebab saya nak berhenti one step before. That's why apabila saya buat current.next node, so algorithm ni kalau awak tengok current.next not equal to last node. So apa yang akan berlaku kalau awak tengok current.next not equal to last node. Maksudnya betul lah algorithm ni. Dia belum lagi last node. Current.next belum lagi last node, betul. Dan kemudian kita akan buat sini count sama dengan, dia akan buat apa? Dan count not equal to, this one kalau awak tengok, location not equal to count. Location awak sama dengan location yang kita masuk sini 1 lah tadi. 1 not equal to count. 1 tak sama dengan 1. So menyebabkan bahawa 1 tak samakan dengan 1, jawapannya false lah. Bila false bermaksud dia stop. Bila stop maksudnya current kita akan berhenti di sini. So betul lah, ini yang perlu kita lakukan. Itu maksudnya jikalau you ada 3 node lah. So kita cuba lihat pula kalau kita ada 4 node. So algorithm ni valid ke tak valid? Okay. Contoh tadi maksudnya current node memang kena berhenti kat sini baru kita boleh lakukan. Maksudnya kalau kita ada new node nanti yang kat sini, barulah kita boleh select. So kita cuba lihat jikalau kita ada 4 node. So algorithm yang kita guna tu valid ataupun tak valid. So kita cuba draw lagi. Kalau dia betul 4 bermaksud betul, akan betul lah 5 dan juga 6 dan seterusnya. So contohnya kalau dia 4 kat sini. So katakan kita 0, 1, 2, 3 dan saya nak masuk di posisi yang kedua, di location yang kedua. So kalau saya nak masuk di location kedua dengan menggunakan that algorithm, kita tahulah ni first node dan this one is a current node. This one adalah awak punya last node. So kalau awak tengok algorithm ni yang saya guna ni, okay, kita buat while current node dot next node equal to last node dan location not equal to count. So location kita tahu bahawa count kita bermula dengan 1. So kita berada current node dot next node. Maksudnya dia merujuk kepada node ni sama dengan last node. Belum lagi sama dengan last node lah. Maksudnya belum sama dengan node, maksudnya betul. Dan awak punya count 1. Count 1 tak sama dengan location. Semasa location saya kata tadi saya masuk nilainya adalah 2. Okey, 2. So 1 tak sama dengan 2, true. True dan true maksudnya true lah. So bermaksud dia akan, nampak ada algorithm ni, maksudnya kita kena move kita punya current node. So nampak? Count akan jadi plus 1 dan current node equal to current node that next node. Bermaksud apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan, count kita kena tambah 1 lah, dia akan jadi 2. Dan current node saya gerakkan ke depan sebab kita buat current sama dengan current node dot next node. Current sama dengan next node bermaksud dekat sini current ni akan move ke sini. Dan apa yang patut saya lakukan, maksudnya bila current berada ni sepatutnya kita kena berhenti. Sebabnya dia berada, location kat depannya adalah location yang kita nak select. So caranya bila kita nak select, kita kena make sure bahawa kita punya external pointer one step before kita nak select. Itu yang perlu kita lakukan. So sekarang dia pergi ke semula iaitu dia buat so current node dot next node not equal to last node. Betul. Dia belum lagi last node. Dan kemudian count kita sekarang dah jadi 2. Dia kata 2 not equal to 2. Location yang kita masuk tu. Dia akan jadi false. So bila jadi false dia keluar. Sekarang current node kita akan berada sini. So maksudnya algorithm ni valid untuk 2. Maksudnya kalau ada 4 node. So samalah juga kalau dia berada di 5 node, 6 node, 7 node. So maksudnya algorithm ni is valid lah. Memang ini yang perlu kita lakukan. Okey, sekarang bila dah lakukan macam ni, so tugas kita sekarang jadi mudah. Current node, kalau 3 node, current node kita berada di sini. So macam mana kita nak supaya this one link kepada, macam mana kita nak buat, iaitu dengan this one. Sekarang ni, this one. Kita nak linkkan kepada this one. Mudah kan? Sebab current node berada di sini tu tak? So kita boleh menggunakan current node dot next. So apa yang boleh saya lakukan? Saya boleh gunakan iaitu current node dot next. So current node dot next maksud dia access sama dengan this one. This one adalah awak punya new list node.
Dan di sini bermaksud kalau awak nampak, perhatikan bahawa di sini ada bahagian data dan di sini tak boleh null lah. Sebab dia in between, mustahil dekat sini null sebab dia bukan node yang terakhir. So dengan itu dia tak boleh ada null. So bermaksud sini dia ada bahagian data awak iaitu bahagian objek dan satu lagi parameter yang perlu dihantar ni bahagian sini. Bahagian sini dia mestilah mengandungi address apa? Address kawan ni. Kan? Address kawan ni macam mana kita nak dapat? Boleh kan? Dengan menggunakan current node iaitu current node address ni dirujuk current node current node next dot next, right? Bila you buat current node dot next maksudnya dia merujuk kepada node satu. So dekat sini parameter yang kedua yang patut kita hantar adalah current node dot next. So bermaksud dia akan hantar node ni. So sekarang node baru akan terlink. So sekarang kita boleh nampak gambaran node ni akan masuk ke dalam list awak. Itu adalah cara untuk kita select. So that's why kalau tengok algoritma saya, nampak tak dekat sini? Saya buat iaitu current node dot next, kan? Ini yang saya lakukan tadi. Kan current node dot next sama dengan current node dot next, current node dot next sama dengan node baru. So sekarang current node dot next merujuk kepada node baru kita. Dan untuk fill address node baru dia merujuk kepada node posisi 1. So inilah yang akan terjadi di dalam awak punya coding. Nampak current node dot next. So ini menyebabkan ianya terselit di bahagian apa tu? Di at middle. Okay? Di posisi yang kita nak lah, di posisi yang kita nak. Okay? Dia akan selit kat situ lah. Sama lah juga kalau you nak selit kat posisi lain. So benda yang sama akan berlaku. So this one adalah untuk awak kita panggil sebagai insert at middle. So you kena faham bila kata insert at middle bermaksud di sini dia akan selit in between. Itu yang pertama yang kena faham. Dia bukan selit dekat sini, dia tak boleh selit dekat ujung. Sebab kalau selit kat ni dia akan insert at prime, kalau selit kat sini dia insert at middle. So bila kita kata insert at middle bermaksud dia duduk di antara. Kalau ada 4 bermaksud di antara this one dengan this one lah. So di antara. Ini maksudnya di antara. Kalau dia ada 10 maksudnya di antara 0 hingga 9. Posisi 0 hingga 9. So you boleh masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Itu maksud dia. Okay? Dengan menggunakan algoritma maksudnya kita kena cari ke semua possibility. Dan kemudian you have to entertain. Cara nak entertainnya draw. Lepas draw pindahkan kepada coding. Tetapi untuk pindah kepada coding you kena jelas macam mana you nak access setiap field. Dia cuma ada 2 field saja. Sama ada bahagian data ataupun bahagian address. You kena merujuk kepada field yang mana yang you nak access. Kemudian lakukan link kepada node baru. Untuk node baru kena create new lah. Dalam node baru ni dia cuma ada 2. Sama ada, 2 ni maksudnya 2 case. Sama ada dia ada bahagian data, of course node dia ada bahagian data dengan address. Maksud saya 2 case ini iaitu bahagian address di sini. Bahagian address untuk node baru ni dia ada 2. Sama ada dia mengandungi null ataupun dia tidak mengandungi null. Iaitu dia mengandungi node yang berikutnya. That's why dalam you kena pilih yang mana satu yang you nak guna. Sebab kita list node kita ada 2 normal constructor. Yang ada 1 parameter ataupun yang ada 2 parameter. So you kena take note benda tersebut. So when you draw, maka you boleh pindahkanlah ianya kepada coding dengan mudah. Sama lah juga bagi untuk you remove pun sama. So bila you nak remove pun ada beberapa case yang perlu awak consider. So dah saya terang kalau dia kata list empty. Case yang kedua jikalau ada satu node sahaja. Node tunggal lah tu. Bila node tunggal, then awak kena remove lah. Kemudian kalau dia cuma ada 2 node sahaja. Dia ada 2 node sahaja. So bila nak remove sama ada you remove kat depan ataupun you remove kat belakang. You kena check. Tak? Kalau kita ada 2 node, bermaksud kalau you remove node pertama, dia adalah remove kat depan lah. Kalau you move yang kedua, bermaksud you remove kat belakang. So dia ada 2 case yang berbeza. That's why you kena entertain. Jikalau dia cuma ada 2 node sahaja. Dan selebihnya, jikalau dia ada lebih daripada 2 node, 3, 4 dan seterusnya. So bila you nak remove, maka you kena entertain pula keadaannya. Jikalau dia melibatkan, maksudnya 3 node. So bila dia melibatkan 3 node, maka you kena carilah algoritma dia. Algoritma dia.
Ini yang saya buat lah. Maksudnya kalau 3, maksudnya algoritma yang perlu, konsepnya bila nak remove, konsepnya masih sama. Once bila you nak remove, samalah juga seperti mana you nak add. So bila you nak remove sesuatu data, konsepnya sama je. Sama seperti mana saya terang tadi untuk add. Kalau you nak remove, bermaksud di sini, you kena make sure kalau awak punya list awak ada macam ni. So bila you nak remove, katakan kalau you nak remove this one, you kena make sure bahawa ada satu external pointer di sini. External pointer awak wajib berada one step sebelum awak nak remove. Dia konsep sama seperti mana you nak add. So you kena make sure bahawa external pointer awak berada one step sebelum remove. Kemudian baru you boleh remove. So bila you nak remove benda ni, bermaksud ada a few thing yang perlu awak lakukan. Maksudnya link ni kena diputuskan. Link ni kena ambil terus point kepada kawan ni. So maksudnya di sini terputuslah hubungan kawan ni. So bila terputus hubungan, maksudnya ni di remove lah. So macam mana kalau you ada external pointer, katakan XX ni external pointer awak, so kita boleh refer to this node dengan menggunakan xx.next. So kalau guna .next, bermaksud x pointer rujuk kepada node yang kita nak remove. Bukan yang ni kita nak rujuk pada ni. Rujuk lagi satu .next. xx.next bermaksud you masuk ke bahagian this field. Bila bahagian this field, you nak merujuk kepada kawan ni, boleh tak? Jawapannya kena access ke bahagian next ni, maka you access sekali .next. So you boleh buat .next. Maka you access to this node. Kalau you bubuh .next lagi, so you kena faham konsep ni. Okay, kalau you guna .next lagi kat sini, so you faham lah. Dia merujuk pada node yang berikut. Current, kalau you guna xx.next, current xx.next dia merujuk pada ni. .next dia merujuk pada ni. .next dia merujuk pada ni. .next dia merujuk. Dia boleh ada .net. Tapi tak elok lah kalau you buat .next terlalu banyak. That's why kita menggunakan traversal. Okay, kita menggunakan current sama dengan current.next. So ianya lebih molek lah. Takkan you nak buat current lah. Itu kita buat secara manually. Dia tak practical lah kita buat macam tu. So tetapi for this one, sebab kita nak buat relationship. So relationship bermaksud selalunya statakat.xx.next is accepted lah. Kita hanya guna 2 kali next. Jangan guna 3, 4, 5. Dia bukan tak boleh lah, tak digalakkan. Tak digalakkan. So setakat x.next so is accepted lah untuk menunjukkan bahawa dia terpaksa skip satu node kat sini. So itu cara you nak access, okay, kepada node-node yang berikutnya. Boleh kan? Ini sebab ianya berlaku sedemikian rupa sebabnya kita ada singly linked list. Singly linked list maksudnya kita boleh bergerak one way. So kalau external pointer awak dah ada dekat sini, maka you tak boleh access lagi kat bahagian sini. Sebab dia tak boleh patah balik. Kalau nak patah balik, jawapannya kena mula balik daripada mula. So you kena cari XX sama dengan first node. That's why bila kita nak buat traversal, jangan bergerakkan first node. Kalau gerak first node, masalah besar. So kalau you guna first node, gerakkan first node bergerak ke sini, first node bergerak ke sini. Last first node duduk dekat last node. So macam mana nak access kat depan ni lagi? First node dah tak ada. So tak boleh access lagi data. That's why kita kena create another external pointer for traversal purpose. Itu sebabnya lah kenapa kita ada benda yang macam tu. So saya rasa stop kat sini, masa dah habis dah. So basically itulah. So sambung buat awak punya ni lah assignment. So if you have any question, then better awak bertanya daripada awak berdiam diri. Okay, you boleh tanya secara personally kalau nak tanya personally, tetapi itulah kalau tanya personally it's quite difficult kalau you tanya guna WhatsApp. Untuk saya tengok keseluruhan. That's why saya prefer pada waktu lab dan juga pada waktu tutorial. So untuk tutorial hari Khamis ni, so you boleh tanyalah sebab kita tak ada Khamis ni kita akan buat discussion. Okay, cuma hari besok saya hari Rabu saya akan masuk berkenaan dengan ni lah, dengan awak punya Q, bab Q. Sebab Q okay, lagi satu saya nak maklumkan iaitu Perlis dia decide untuk buat awak punya test, awak punya assessment 3 test pada hari Jumaat minggu hadapan, week 10. Okay, memang kita kena buat test is week 10, saya dah maklumkan dah. Daripada week 9 dia berpindah pada week 10 minggu depan. So dia akan decide pada hari Jumaat jam 8. Masa adalah 3 jam. So kita akan bermula 8 malam hingga pukul 11 malam. Okay.
Sebab nak buat selaras untuk semua kumpulan, maka kita terpaksa cari malam je lah. So masa menjawab adalah 2 jam setengah. So setengah jam lagi lah masa untuk upload and download lah. So kita bagi 3 jam. So dia orang decide pada pukul 8. So reserve on Friday lah. Friday minggu hadapan. Okay, 8 hingga pukul 11 malam. Nanti saya akan bagi tahu dalam WhatsApp lah. Okay lah, you have to reserve pada waktu tersebut untuk ni. Sebab dia buat secara serentak seluruh Malaysia. Okay lah. So saya stop kat sini. So sebelum ini ada soalan nak tanya? Masa pun habis dah, tak sempat nak tanya. Okay, tak apa, saya stop kat sini. If anything, you boleh tanya personally lah. Okay, thank you semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.